Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya SPRM melalui Ketua Pengarahnya Azam Baki bersuara berkait dengan tindakan-tindakan yang ramai tak suka. Selepas dimaki hamun, dihentam habis, akhirnya Azam Baki bersuara. Kata Azam Baki, kalau siasat kena ikut cakap orang, baik tutup saja SPRM. Yang ini ramai yang setuju. Para pengulas politik dan penganalisis politik setuju dengan apa yang dikatakan oleh Azam Baki ini. Yaitu, sepatutnya SPRM boleh berdiri sendiri tanpa arahan sesiapa. Apalagi kalau ikut arahan daripada pembangkang maupun NGO dan sebagainya. SPRM tak perlulah dengar arahan daripada sesiapa, terutamanya NGO yang berselindung atau kadang-kadang disalahguna atau hanya diperalatkan oleh kepentingan peribadi, kepentingan politik maupun parti tertentu. Jadi sangat tepatlah Azam Baki kata, kalau siasat kena ikut cakap orang, baik tutup saja SPRM. Ketua Pesuruhjaya Anti Rasuah, Agensi Anti Rasuah Negara hari ini membidas pihak pengkritik kerana dilihat cuba menentukan hala tuju siasatan mereka dalam kes-kes berprofil tinggi. Menurut Azam Baki, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, yang terlibat akan menentukan sendiri siapa yang perlu dipanggil untuk membantu sesuatu siasatan berdasarkan dapatan mereka, bukannya berdasarkan persepsi orang ramai. Kalau nak kena ikut semua orang yang orang cakap dalam media sosial, baik tak payah ada SPRM ni. Lebih baik tutup saja, kata beliau. Kamu siapa nak suruh-suruh kami panggil orang yang perlu disiasat dan sebagainya, kata Azam Baki lagi. Mengapa kita perlu dengar cakap orang yang tak tahu hujung pangkal siasatan SPRM? Katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Tambah Azam lagi, dia tidak boleh mendedahkan dapatan dalam siasatan SPRM, tetapi ada sesetengah pihak yang suka membuat kesimpulan sendiri tanpa mengetahui kedudukan sesuatu kes. Katanya, siapa yang akan dipanggil untuk memberi keterangan bergantung kepada keperluan siasatan dan tidak mengambil kira sama ada orang itu ahli politik atau sesiapa sahaja. Tak kiralah dia tu Teresa Kok atau siapa. SPRM siasat berdasarkan undang-undang, katanya lagi. Baru-baru ini muncul pihak tertentu yang mendesak SPRM memanggil Kok untuk diambil keterangan dalam siasatan agensi terbabit terhadap bekas pembantu politik ahli parlimen seputih berkenan. Awal bulan ini, SPRM menahan 2 bekas kaki tangan Kok yang menguruskan hal keuangan serta dana pusat khidmatnya sebelum meletak jawatan tahun lalu. Mereka direman sebagai sebahagian daripada siasatan berhubung dakwaan rasuah dalam pembekalan papan pintar interaktif untuk beberapa sekolah di Kuala Lumpur. Kok sejak itu menjarakkan dirinya daripada kes itu dan menegaskan dia tidak ada kaitan dengan penahatan SPRM. Berikutan itu, beberapa pihak menimbulkan persoalan mengapa SPRM tidak menyiasat pemimpin DAP terbabit bersama bekas pegawainya. Antara yang membuat desakan itu termasuklah Presiden Parti Pribumi Perkasa Malaysia Putra Ibrahim Ali yang percaya Kok telah melakukan kesalahan di bawah akta SPRM apabila gagal melaporkan bekas pegawainya kepada pihak berkuasa. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Azam Baki berkata bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan dipanggil semula untuk memberi keterangan selepas sambutan Aidilfitri minggu depan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dulu bukan main lagi walaun pembangkang Perikatan Nasional memaki hamun Mat Sabu, sehingga makian hamunan mereka itu, ejekan mereka itu kepada Mat Sabu kadang-kadang sudah di luar normal. Ada yang sehingga berani mengejek, menghina, melampau. Sehingga ada juga tulisan, lukisan yang
Ditulis oleh seorang kartunis yang cukup terkenal, juga mengejek Mat Sabu. Ejekan itu disambut oleh Mat Sabu dengan satu tindakan profesional apabila Mat Sabu tak marah, tetapi mohon supaya didoakan terus dan semoga dapat bantuan baik daripada netizen keluarga Malaysia. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Saya kongsikan kepada Anda produk yang terbaik, murah dan berkesan. Ramai orang sudah menggunakannya, ramai memberikan keterangan ataupun testimoni yang luar biasa. Jadi beli sekarang sebab sekarang ini harganya cukup murah dengan promosi raya dan juga stoknya sangat terhad. Cepat beli, sediakan payung sebelum hujan. Sekarang mari kita lihat laporan. Sekarang mereka duk puji Abang Mat Sabu. Bila naik harga, mereka maki balik. Wah, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengambil maklum mengenai harga telur yang kini dijual pada harga yang sangat murah. Beliau berseluruh mengatakan hari ini beliau dipuji, tetapi jika harga makanan naik, beliau akan dimaki balik. Telur sekarang ini agak murah dan orang semua duk tulis dalam sosial media. Duk puji Bang Mat lah. Puji sat, puji sekejap, kot. Esok jadi apa? Harga naik kena maki terus balik, ujarnya berhas sahaja dalam satu klip video yang dikongsikan di TikTok. Saudara-saudara sekalian, hari ini Harapan Daily melaporkan harga telur di pasar raya jatuh mendadak menjelang Hari Raya Aidilfitri beberapa hari lagi. Orang ramai berkongsi di media sosial harga terkini bekalan itu yang jatuh sekitar RM5.99 untuk sepapan telur grade C berbanding harga asal RM11.40. Ada beberapa tempat menawarkan harga RM2.99 untuk sepapan telur grade D. Ion Mall Ipoh, Kelebang, menerusi pasar raya yang turut menawarkan harga runtuh untuk sepapan telur grade B. Ia dijual pada harga RM8.50 berbanding RM12 sebelum ini. Wow. Inilah yang dikatakan kejayaan demi kejayaan. Ini yang dikatakan proses. Tapi biasalah, walaupun pembangkang tak suka dengan proses, mereka suka kalau harga terus runtuh begitu saja. Tapi kita harus membenci dan memberikan kredit kepada Abang Mat Sabu ataupun Mat Sabu kerana kesabaran beliau mengurus takbir semua berkait dengan pertanian dan keterjaminan makanan. Semuanya berjalan lancar, bahkan akhirnya terbukti perancangan demi perancangan kini berjaya. Semoga walaupun berhenti dan mengurangkan kejian dan juga maki hamun balik kepada Mat Sabu selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Adakah dengan pendedahan ini Samsuri akan dipertanggungjawabkan dan seterusnya akan dipecat oleh PAS? Ataukah Mahathir yang perlu memecatkan dirinya sendiri dan letak jawatan? SG4, kawasan ekonomi yang dibentuk untuk kerjasama antara 4 buah negeri dipimpin oleh PAS. Tetapi nampaknya SG4 tiada perubahan signifikan walaupun telah menggunakan khidmat Tun Mahathir Mohamad sebagai penasihat. Dijangka kononnya dengan adanya Mahathir mampu menarik pelaburan berbilion-bilion. Tapi apa yang jadi entahlah. Nampaknya Mahathir pun sudah tidak punya aura seperti dahulu lagi. Itulah yang dimaksudkan oleh netizen. Tun Mahathir memang tak relevan lagi dalam dunia politik, kata mereka. Hari ini penganalisis berkata, gara-gara bonus bantuan pusat telah mencalarkan image SG4. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda pada pendapat Anda. Patutkah Mahathir haruslah berhenti sudah dalam dunia politik? Kerana sekarang ini auranya sudah tidak ada lagi.
telah mencalarkan kredibiliti SG4 dan juga yang dicalon-calonkan sebagai Perdana Menteri ini, yaitu Dr. Syam, Menteri Besar Terengganu. Kata penganalisis, bantuan pusat mencalar imej SG4. Taufik Yakub dari Universiti Malaya berkata SG4 sering digembar-gemburkan, berupaya melonjakkan ekonomi selain dianggap model pemerintahan terbaik. Dua penganalisis mendakwa imej 4 negeri ditakbir Perikatan Nasional PN atau SG4 sedikit tercalar apabila Putrajaya membiayai bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada 14,000 pegawai awam Terengganu. Taufik Yakub dari Universiti Malaya berkata sebelum ini pentadbiran Perikatan Nasional PN yang diketuai PAS di Terengganu, Kedah, Kelantan dan Perlis sering digembar-gemburkan berupaya melonjakkan ekonomi selain dianggap model pemerintahan terbaik. Namun Taufik berkata, pembayaran bonus Aidilfitri kepada Kerajaan Terengganu oleh Kerajaan Pusat memperlihatkan kelemahan pentadbiran Menteri Besar Ahmad Samsuri Mokhtar walaupun cuba menggunakan hujah ia adalah wang royalti petroleum milik negeri. Samsuri bukan calang-calang latar belakangnya dan digembar-gemburkan sebagai bakal calon Perdana Menteri daripada PAS. Negeri lain yang tidak bergantung kepada hasil petroleum pun masih mampu memberi sagu hati perayaan kepada kaki tangan. Mereka perlu mengubah corak pentadbiran supaya lebih berkesan selepas ini, katanya kepada FMT, mempersoalkan peranan GLC Terengganu menyumbang hasil kepada negeri itu untuk disalurkan semula kepada warganya. Taufik berkata, anak syarikat kerajaan negeri seharusnya mampu memberi hasil kepada kerajaan negeri dan menjadi sumber kewangan kepada pentadbirannya. Tetapi kenapa keuntungan GLC tidak boleh membantu dalam hal ini? Jika guna alasan bonus raya itu, duit royalti pun negeri sepatutnya mempunyai kekuatan kewangan daripada pelbagai sumber lain juga dan simpanan untuk pelbagai perbelanjaan masa depan. Kemarin, Exco Terengganu Azman Ibrahim menafikan dakwaan kelemahan pengurusan kewangan negeri itu sehingga Putrajaya perlu membayar bonus penjawat awam kerajaan terbabit. Beliau turut menegaskan pentadbiran Samsuri bukan bergantung sepenuhnya kepada royalti hasil minyak untuk membayarnya, sebaliknya hanya menuntut hak kerajaan negeri. Sementara itu, Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan yang senada dengan Taufik turut membangkitkan sama ada wujud kelemahan dalam pengurusan pentadbiran Terengganu atau kekurangan strategi oleh negeri SG4 untuk menambah pendapatan. Mungkin mereka tidak buat perancangan rapi atau tiada audit. Ini mendukacitakan kerana sepatutnya peluang mentadbir harus digunakan membuktikan kemampuan mengurus negeri dan seterusnya negara. Tetapi peluang itu tidak digunakan sehingga perkara semudah itu yang tidak memakan belanja besar pun mereka tak mampu. Katanya merujuk bantuan bonus raya kepada penjawat awam Terengganu membabitkan perbelanjaan 7 juta ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.